Dengan jelas Assalamualaikum pada semua pelajar tingkatan 4 Al-Amin, Bangi ya. Jadi kami daripada student daripada UVM, hari ini kami nak menyampaikan sebuah webinar tentang Introduction to IoT. Sebelum tu bagi saya perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Luqman Nur Hakim, panggil Hakim je lah. Daniel? Nama saya Daniel Luqman. Panggil saya Daniel. Nama saya Zuelmi, boleh panggil Zul. Okay. Nama saya Prasan Mahindran, boleh panggil Prasan. Nama saya Maria Syahirah, boleh panggil Maria. Dan nama saya Siti Aisyah, boleh panggil Aisyah. Okay, rasanya semua dah perkenalkan diri. Jadi saya nak tanya pada adik-adik semua. Hello? Boleh buka mic kalau nak respon. Korang tahu tak apa tentang IoT? Saya nak tanya. Ada tak yang tahu? Internet of Things, betul? Weh, dijak dah tahu. Okey, bagus lah. Bagus lah Farid. Suka, bagus. Kalau macam tu boleh tak? Good. Saya nak minta isi satu Google Form ni. Sekejap saya bagi link. Okey. Alamak, tutup kamera pula. Tengok dekat chat, saya ada bagi satu link Google Form. Boleh awak isi. Kita nak ada evaluation sikit. Terima kasih. Saya bagi masa 5 minit. Nak scan QR code ni pun boleh? Ada QR code tak? Ataupun kalau korang dah siap isi tu bagi tahu lah. Okay. Perasan, open your camera please. Okay, awak semua boleh tak saya nak minta setiap seorang dawak ni perkenalkan diri, asal mana, kelas mana, boleh? Kalau ada tunggu sesi nak start ni, boleh lah. Kita start dengan Farid tak apa? Boleh. Apa tadi untuk perkenalan diri? Nama, kelas? Nama dan dengan... asal dah. Nama dan asal. Boleh lah. Nama saya Muhammad Farid Hilmi. Saya daripada kelas 4 IS Ibn Sina, kelas aliran Sains Tulen. Dan
Yalah, saya rasa semangat nak join program ni yang berkaitan dengan teknologi sikit IoT ni. Itu je lah daripada baik. saya. Yang lain? Aisyah Kristina ke Aliatul Husna? Ya, nampak. Assalamualaikum. Nama saya Aisyah Kristina binti Ibrahim. Kelas 4 Ibnu Taimiyah, aliran akaun. Itu ada soalan lain ke? Tak ada, tu je lah kot. Kalau nak beritahu boleh je. Jelah. Ni saudari Aliatul Husna ni. Nama diberi Aliatul Husna binti Ashraf. Ana sama kelas dengan Aisyah Kristina, iaitu kelas 6. So Ana daripada Selangor. Okay. Saya berminat dengan saudara Umar Al-Khattab ya, nama sejarawan Islam. Apa kata awak pula? Saya. Nama saya Ahmad Umar Al-Khattab bin Muhammad Faiz. Okay. Saya daripada kelas 4 Ibnu Taimiyah, kelas aliran akaun. Itu je lah kot kan. Okay. Ya, siapa lagi nak kenalkan diri kalau nak? Baru 4 orang. Baru 4 orang isi Google Form tu. Pada yang baru masuk tu, kalau berkesempatan boleh isi Google Form link ada dekat chat. Terima kasih. Siapa lagi tadi tak perkenalkan diri? Amirul. Amirul ni biasa nama Amirul ni sensor. Baik. Jangan begitu. Nama yang diberi Amirul Nizam. Okay. Duduk dekat Selangor Kajang. Kajang, okey. Dekatnya. Siapa lagi? So Amirul, siapa lagi kawan awak yang tak perkenalkan diri awak pilih? Apa? Farid dah. Aisyah Al-Humairah ni macam belum lagi, baru masuk. Aisyah Kristina. Alamak, awak tak kenal. Tak apa lah. Rasanya kita boleh start dah kot kan? Nak start? Okay, korang dah tahu kan apa tu IoT kan? Jadi kita start dengan saudara Zuhilmi dia akan bagi penerangan tentang IoT. Jadi saya nak awak semua fokus bagi Kahoot nanti dengan crossword. Okay. Okay, Assalamualaikum. Saya Zuhilmi. Okay, boleh panggil Zul, tak ada masalah. Okay, so kita akan mula dengan perkongsian sedikit perkongsian ilmu mengenai Internet of Things. So apa yang saya akan terangkan adalah mengenai introduction to the Internet of Things. Okay, okay. Seperti yang anda lihat yang buka video ni, ini adalah ahli kumpulan kami, Daniel, Lokman, Prasan, Maria dan juga Aisyah, dan juga saya. Alright, so kita bergerak kepada apakah Internet of Things. Soalan yang sama macam yang tadi yang ditanyakan, apakah itu Internet of Things? Jadi Internet of Things ni sebenarnya segala peralatan yang dihubungkan dengan internet, itulah dia Internet of Things. So jadi kalau kita kata handphone kita boleh berhubung dengan internet, boleh connect ke internet, itu Internet of Things. Laptop boleh connect ke internet, itu juga Internet of Things. Tapi dengan perubahan zaman, dengan teknologi masa moden sekarang ni, bukan setakat laptop dan juga handphone saja yang boleh connect kepada internet. Malahan peti sejuk kita pun boleh connect dengan internet. Itulah dia sebahagian daripada Internet of Things. Jadi tujuan asal Internet of Things ni sebenarnya dia nak buat semua peralatan di sekeliling kita, peralatan teknologi yang menggunakan elektrik ni, semuanya berhubung dengan internet. Okey, ini analogi slide ni. Okey, kita bergerak ke analogi IoT dan sistem tubuh manusia. Okay, so nak cakap pasal Internet of Things ni, Internet of Things ni dia juga macam manusia. Dia ada komponen-komponen dia yang menggerakkan dia. Jadi seperti manusia, kita ada otak untuk berfikir. Microcontroller ni dia berfikirkan untuk IoT tu. Dan juga kalau macam kita melihat menggunakan mata.
Dan radar atau radar sensor ni dialah yang menjadi mata untuk IoT tu. Dan dia juga bercakap, bila kita bercakap kita menggunakan suara, IoT menggunakan mikrofon. Itu perkara yang sama. Jadi kalau nak connect kat internet macam yang paling bawah tu, perasan tak ada network of router and switches. Itulah yang komponen yang menghubungkan antara barang-barang ni tadi macam laptop, handphone, peti sejuk semua ni ke internet. Sebenarnya macam temperature, pressure sensor dengan power semiconductor tu, itu semua sebahagian jugalah daripada IoT. So, slide seterusnya. Okay, komponen IoT. So, komponen IoT ni tadi, ada 4 komponen penting IoT ni. So, kita macam yang saya cakap tadi, nak melihat menggunakan IoT melihat menggunakan apa? Macam kita manusia menggunakan mata. IoT melihat menggunakan sensor. Ini adalah bagaimana mereka interact dengan dunia, barang-barang IoT ni. Bagi contoh, kita ambil handphone. Sensor yang kita guna adalah seperti kamera. Itu adalah sensor untuk iPhone, untuk handphone melihat menggunakan sensor tersebut. Selepas tu internet. Mereka ni jadi untuk handphone ni dia akan menggunakan internet sebagai komponen IoT. Sebab IoT tadi macam apa saya cakap? Internet of Things. So internet. Jadi dia kena ada internet untuk IoT ni tadi. Lepas tu kita ada pemprosesan data, dia akan memproses data, dan juga last sekali kita ada UI antara muka pengguna. Bukan muka buku. Muka pengguna ni kalau dalam bahasa Inggeris kita panggil interface lah. So macam kalau kita buka Windows, contoh saya buka laptop, ada kan macam paparan tu semua. Itu interface. Macam buka handphone, kan ada banyak gambar ikon-ikon apps. Itu juga sebahagian daripada interface. Untuk kita interact dengan barang-barang device IoT seperti laptop dan juga peti sejuk ni tadi. Slide seterusnya. Kita akan menuju ke sensor mata tadi yang penting tu. Kita ada beberapa contoh sensor di sini. Sebagai contoh kita ada sensor pengesan suhu. Ianya untuk mengukur suhu dan juga mengukur kelembapan udara. Nama pun sensor pengesan suhu, maka mestilah ukur suhu, betul tak? Seterusnya kita ada sensor ultrasonik. Kan? Next slide. Betul, sensor ultrasonik. Dia menggunakan sonar mengukur jarak. Sensor ultrasonik ni sebenarnya dia berfungsi, untuk pengetahuan semua, dia berfungsi sama macam kelawar. Bila kelawar, dia macam ni dia nak tahu kat depan tu ada objek kat depan ni. Apa yang dia buat, dia akan mengeluarkan satu frekuensi, wave yang akan apabila wave tersebut terkena objek tu, dia akan pantul semula kepada yang pemberi tadi. Macam kelawar tadi, dia akan pantul semula ke kelawar dan di situlah kelawar tu tahu berapa jarak dia dengan objek depan dia. Macam tu juga sensor ultrasonik ni. Dia akan pantul, dia akan pancarkan frekuensi dan wave ataupun wave, dan wave tersebut akan terpantul semula daripada objek. Dan begitulah macam mana dia mengukur jarak. Sensor kelembapan tanah ni untuk mengukur kelembapan tanah. Nampak benda tajam-tajam tu? Yang tu lah dia guna untuk mengukur isi padu air dalam tanah. Seterusnya, sensor paras air. Sensor paras air mengukur paras air. Direct, tak ada masalah pun kat situ. Sensor infrared. So sensor infrared ni dia inframerah lah, kita panggil lain dalam bahasa Melayu. Dalam bahasa Inggeris kami terbiasa panggil sensor infrared. So apa sensor infrared ni buat? Dia mengesan inframerah di sekeliling kita, dan dia juga mengesan haba dan pergerakan. Okey, seterusnya sensor gyroskop. So sensor gyroskop ni, pernah dengar tak gyroskop? Gyroskop ni benda yang kalau siapa main PUBG tu dia boleh tahulah gyroskop. Ada komponen gyroskop tu. So apa sensor gyroskop ni buat sebenarnya dalam PUBG tu ada gyroskop kan. Dia mengesan komposisi X, Y, Z tu. Macam kalau kita ada graf, kita ada X, kita ada Y. Sebenarnya kita ada komponen ketiga Z kat situ. Dia mengesan komposisi tu tadi. Dan dia juga digunakan untuk mengukur pecutan objek. Okey, seterusnya. Saya nak cakap sikit pasal aplikasi IoT ni. Tadi kan kita dah terangkan macam mana dia berfungsi semua. Jadi sebenarnya aplikasi IoT ni kat dunia sebenar ni dia benda yang dah biasa, benda common. Cuma kita tak sedar je. Dia dah ni, sebagai contoh Uber, Grab, MyCar. Itu semua sebahagian daripada IoT. Lepas tu mungkin smart house ni mungkin kita tak common lagi lah kat Malaysia. Tapi smart street light dia akan
lampu akan terpadam apabila telah gelap. Itu semua benda yang biasa. Macam ibu bapa kita nak bergerak ke satu destinasi menggunakan GPS. Itu juga IoT. Okay, saya rasa itu saja untuk part IoT. Saya akan serahkan kepada rakan saya Daniel Lokman untuk meneruskan sesi seterusnya. Okey, seterusnya saya akan mengambil alih. Okey, ada tak antara korang yang tahu apa jenis hutan ni? Hint dia duduk tepi pantai, lepas tu berakar jangkang, tunjang dan Payu kawasan dia bakau. berlumpur. Ya, betul. Kejap kita ada video untuk pengenalan kepada payu bakau. Kejap. Boleh tengok video ni kejap. Ni daripada ML Studio. Untuk pengetahuan Bagus. semua, hutan payu bakau ni sebenarnya hutan yang paling awal kita jumpa dekat pesisir pantai. Dia terdiri daripada pokok-pokok bakau dan ada tanah lembap lah. Pertama sekali dia merupakan tempat pembiakan hidupan laut. So sebelum ikan-ikan membesar dan sebagainya, dia akan bertelur dekat kawasan payu bakau. So kat situlah kawasan main diorang, kawasan makan diorang sebelum diorang besar dan pergi ke laut. Bila kita tak ada hutan payu bakau, tempat ikan-ikan ni untuk membesar tak ada. So kita dah tak ada sumber makanan laut. Kepentingan payu bakau, dia boleh menyerap karbon sebanyak 2 kali ganda daripada hutan-hutan biasa. Sebab dia punya kawasan tu dan juga tanah lembap tu, walaupun dia cuma ada 3% population dekat atas dunia ni, tapi dia boleh menyerap 2 kali ganda karbon yang kita hasilkan. Dan kawasan tu memang sangat penting sebab kita tak tahu anytime bencana akan datang, apa benda semua. Kita memang ada prevention, kita ada alarm untuk bagi tahu bila tsunami dan sebagainya, tapi apa defense terakhir kita untuk halang daripada benda tu hentam kawasan lapang? Tahun 2014, Malaysia dan juga negara jiran kita Indonesia kena tsunami. Tapi kenapa Indonesia lebih teruk impact dia daripada Malaysia? Macam kat Penang sendirilah, sebab ada lagi saki-baki pokok payu bakau yang untuk menampan lah, untuk kita matikan ombak tu daripada terus hit ke tengah-tengah bandar. Hutan payu bakau ni juga dia boleh jadi perangkap sampah. Kita tak boleh nak halang sampah-sampah yang hanyut dekat laut. Kita pun tahu benda tu. So sebagai benteng pertama, kita ada payu bakau untuk jadi perangkap sampah sebab dia boleh masuk dekat celah-celah akar dia. So nanti adalah orang yang datang kutip. Macam senanglah kerja tu. Okey, cabaran nak jaga hutan payu bakau ni banyak. Salah satunya campur tangan politik lah. Macam kita nampak akhir tahun lepas dekat Pulau Pokok, macam mana ada authority dan juga beberapa tangan-tangan yang cuba masuk untuk mengambil alih Pulau Pokok, sedangkan dia dah diwartakan sebagai Ramsar Site. Selalunya orang akan potong pokok-pokok dekat payu bakau ni untuk buat rumah ataupun pembangunan lah. Tapi masalahnya tanah dekat payu bakau ni tak sesuai untuk buat perumahan. Contohnya macam ada satu kes dekat Perak yang mana diorang buat tanah tu sebagai rumah kos rendah, tapi sampai sekarang tak diduduki sebab tanah tu mendap dan rumah-rumah tu semua dah crack, dah pecah sebelum orang duduk. Kenapa payu bakau ni pun habis lah? Salah satunya sebab pembukaan aquaculture. So maksudnya orang buka kolam udang dan juga kolam ikan dekat situ. Yang ni disebabkan ekosistem payu bakau ni sangat sesuai untuk kehidupan udang dan juga ikan. So macam nanti toke-toke tak payahlah bayar mahal-mahal untuk make sure udang dengan ikan diorang hidup sihat. Cumanya yang jadi masalah bila air yang kotor daripada kolam udang dan juga ikan tu dilepaskan terus ke sungai tanpa difilter. Yang tu akan merosakkan sistem bakau dan juga haiwan-haiwan dekat kawasan tu lah, sebab akan termakan benda-benda yang tak sepatutnya. Okey, itu adalah video pengenalan kepada payu bakau. Mesti ada antara korang ni tertanya-tanya, kenapa IoT lepas tu lompat terus kepada payu bakau ni? Okey, kita nanti ada transition. Kita tengok dulu kepentingan hutan payu bakau. Okey, first, ianya dapat melindungi pinggir pantai. Second, menjadi penghadang ombak. Jika berlakunya tsunami, payu bakau ni dapat jadi perintang utama. Oh lemak. Sekejap.
kalau berlakunya tsunami, dia akan jadi penghadang semula jadi yang pertama untuk mengurangkan impak tsunami tu kepada tanah besar. Okey, seterusnya kepentingan yang ketiga, tempat pelindungan flora dan fauna. Yang keempat, tempat mencari makanan bagi haiwan. Yang kelima, menyokong kita hidup haiwan di laut. Okey, dekat Paya Bakau ni sebenarnya memang banyak hidupan laut dan udara. Udara tu macam burung-burung tu memang selalu pergi dekat Paya Bakau ni sebab banyak makanan yang diorang boleh cari kat situ. Okey, seterusnya sekarang ni hutan Paya Bakau ni memang terancam kepupusan. Dalam dunia ni ada 3% saja Paya Bakau ni. Antara ancaman dia adalah pembuangan sampah sarap, pengambilan bakau secara tidak lestari, perubahan penggunaan tanah dan pembalakan haram. Okey, ini kami buat projek kat sini nak implement yang IoT korang belajar awal-awal tadi tu. Kita orang nak implement dekat Paya Bakau Sijangkang ni. Okey, ni adalah antara gambar-gambar di Paya Bakau Sijangkang. Okey, ni contoh model Paya Bakau ni, just kami buat mini model je. Okey, lokasi Paya Bakau Sijangkang ni dekat mana? Dekat Teluk Panglima Garang Selangor dan ianya berkeluasan 10 km persegi. Ianya merupakan juga kawasan rekreasi. Ianya penuh dengan nilai estetika flora dan fauna. Ia juga merupakan kawasan eco-education. Kalau korang nak belajar ke apa, boleh je pergi kat sini. Kalau dah tak ada PKP nanti, memang akan ada konduktor yang akan ajar korang tu kat sana. Okey, kenapa Paya Bakau ni perlu di IoT kan? Yang IoT awal-awal tu nak dimasukkan dekat Paya Bakau ni. Para pengkaji boleh dapat tahu tentang kesihatan pokok, lepas tu paras pencemaran tanah, seterusnya suhu air dan kadar kenaikan air pasang dan surut. Okey, ini contoh sensor di Paya Bakau Sijangkang menggunakan sensor suhu, mengukur suhu dan kelembapan di Paya Bakau itu. Sensor kelembapan nak tahu kelembapan di dalam tanah. Sensor paras air nak mengukur paras air pasang surut di Paya Bakau. Okey, ini adalah flow bila Paya Bakau tu telah diintegratekan dengan IoT. Okey, di kawasan Paya Bakau tu sendiri ada nama, ianya dikategorikan sebagai remote monitoring. Sensor tu boleh memantau cuaca, tanah, suhu, penggera kebakaran dan paras air setiap 10 minit. Lepas tu data-data tu dihantar ke cloud. Para pengkaji, lepas tu komuniti-komuniti penguatkuasa boleh gunakan data daripada sensor tadi tu secara live, secara lintas langsung. Kenapa? Apa data ni boleh digunakan? Ianya digunakan untuk analisis and protection. Trend data ni dapat bantu para pengkaji dan penguatkuasa untuk menjaga dan menganalisis kawasan Paya Bakau tu. Sebab Paya Bakau ni dia bukan macam hutan-hutan lain tau. Kalau dia dah musnah, dia memang tak boleh bangunkan balik sebab ekosistem dia akan berubah terus. Kalau macam hutan-hutan biasa ni tebang pokok boleh je tanam. Yang Paya Bakau ni memang akan musnah terus. Okey, kesimpulan daripada pembentangan ini oleh demikian, dengan penggunaan IoT, ianya dapat membantu pihak berwajib untuk menjaga dan memelihara hutan Paya Bakau ini agar keseimbangan ekosistemnya sentiasa terpelihara. Ianya juga dapat mencegah daripada Paya Bakau ni pupus daripada Malaysia ni sebab ianya banyak kepentingan kepada flora dan fauna di negara kita ini. Okey, seterusnya saya serahkan kepada MC. Okay, terima kasih Daniel. Penerangan yang baik daripada saudara Zuhilmi dan Daniel. Korang faham tak? Farid? Saya nak tanya Farid. Farid faham tak? Faham. Faham.
Okay, kalau Farid Faham. faham, nanti kalau kawan-kawan tak faham boleh ajar. Okay, kita akan bergerak ke sesi Tinkercad. Saudara Perasan akan mengajar anda tentang Tinkercad sedikit sebanyak. Silakan saudara Perasan. Okay, terima kasih MC Lokman. So, you guys pernah guna Tinkercad sebelum ni? Pernah dengar tak Tinkercad? Tak pernah lagi. Tak pernah lagi. Okay, so saya share screen sekarang So, saya akan start sesi demonstrasi Tinkercad. Alright. Okay. Ini adalah Tinkercad, application of Tinkercad. So Tinkercad ni dia ada banyak guna actually. So dia ada 3D design, dia ada circuit dan dia juga ada code block. So untuk sesi demonstrasi kita akan fokus kepada circuit dan juga code block. So dekat sini you can pergi dekat gallery, you boleh tengok lah contoh projek yang semua dah sedia ada. So you guys boleh just tengok je lah. Okay. So ini adalah contoh Tinkercad. So ini adalah semua komponen dia akan diberi. So tempoh PKP ni kan kita semua tak boleh keluarkan. So you can just buka Tinkercad and then buat semua komponen, letak semua komponen, lepas tu sambung semua wire and then you can simulate easily. So saya dah sediakan satu projek yang simple untuk kita fokus hari ni. Okay. So ini adalah hardware kita. Saya tengah gunakan ultrasonic sensor. Ultrasonic sensor ni boleh guna untuk detect gerakan dan juga jarak. So ultrasonic sensor ni dia dikira sebagai input dan LED itu sebagai output. Dia disambung kepada Arduino punya board. Okay, ini adalah code block kita. So siapa yang memang minat coding ni, dia boleh main-main dengan code block ni lah. So dia boleh just keluarkan and then you boleh masuk code block dia. And dia ada output, dia ada input, notation, control, math and variables. So easy untuk you guys faham lah pasal coding semua. So okay, kita start simulation dulu. Okay, kita start simulation. So kalau objek tu dia berada di kita punya range ni 300 cm. So kalau objek tu dia berada dalam 200 cm. Okay, LED pertama dia akan light up. So maksudnya objek tu berada di 200 cm. So next kita akan pergi ke 150. LED yang kedua akan light up and then pada 100 cm LED ketiga akan light up. So gunakan sensor ni kita boleh tahu jarak and also gerakan apa-apa kalau kita guna sensor ni lah, kita memang akan dapat tahu jarak dan juga apa-apa motion yang akan detect oleh sensor ni. So dekat coding pun you guys boleh set lah. Okay. So do you guys have any question for me pasal Tinkercad ni? Tak ada. Tak ada. So actually you guys boleh guna Tinkercad ni lah. Kalau you guys ada project nak untuk present ke apa-apa, memang boleh guna Tinkercad ni. Dia application yang sangat mudah lah. Okay. So I think that's all from me. Saya serahkan balik kepada MC Lokman. Terima kasih. Okay, saya ada sedikit notis untuk orang yang baru masuk adik-adik baru masuk boleh isi Google Form ni, saya bagi link. Okay, tolong tengok chat. Lepas tu yang baru masuk tolong isi Dia memang kena isi Google Form ni. Terima kasih kepada saudara Perasan atas penyampaian yang berguna. Sekarang kita akan buka sesi Q&A lah. Kalau ada nak bertanya siapa-siapa, mesti korang ada macam nak tahu itu, nak tahu ini kan, boleh tanya pada kami semua. Silakan. Come on. Nak soalan. Farid ada soalan tak? Tengah fikir. Alright, bagus. Semua fikir satu soalan.
Okay, ni ada satu soalan ni daripada Aliatul Husna Ashraf. So IoT ni bidang apa kat universiti? Okay, IoT IoT ni sebenarnya Internet of Things. Kita melibatkan device dan juga melibatkan internet. So biasanya bidang apa yang terlibat dengan IoT ni? Bidang yang terlibat biasanya bidang seperti kami lah. Kami adalah computer engineer. So computer engineer memang akan terlibat dengan IoT ni sebab ini melibatkan komputer, internet. Ini semua part of computer. So seterusnya, bidang apa lagi? Engineering juga, electrical engineering pun melibatkan IoT. So basically apa-apa engineering mesti melibatkan IoT sebab IoT ni adalah masa depan kita, teknologi untuk masa depan kita untuk negara ni. So mechanical, electrical, even engineering pertanian sekalipun menggunakan IoT. Okay, so ada soalan lain? Nak tambah so basically yang macam computer engineering ni dia develop IoT lah. Kalau macam orang pertanian nak guna, kami tolong integratekan untuk diorang. Macam contoh paya bakau ni kami tak ada kena mengena pun dengan paya bakau ni. Tapi as computer engineer kita kena fikir macam mana kita nak IoT kan paya bakau tu. Begitulah. Tu salah satu contoh. Banyak lagi kereta. Kita orang boleh pergi ke kereta semua. Begitu. Okey, terima kasih. Mana Farid tadi? Tunggu soalan Farid kan? Tak, saya tak ada brain lah. Tak ada. Saya brain tak apa. Tu. Camry. Daniel, yang paya bakau. Perimeter yang penting tu selalu orang ambil kadar pasang surut dekat paya bakau. Lepas tu penggera kebakaran macam asap ni tu, kalau ada asap tu memang dia akan notify ke lain. Lepas tu kelembapan tanah tu memang penting untuk para pengkaji tu sebab diorang boleh expect kadar kepupusan untuk ni berapa ratus tahun lagi semua. Diorang ada trend-trend graf-graf yang diorang perlukan tu untuk ini. Selalunya orang perhutanan lah yang mengkaji benda-benda ni. Dan kesihatan pokok tu dalam masa beberapa tahun tu berapa ukur lilit pokok tu sihat ke tak, kadar ketumbuhan pokok tu pun sangat penting sebab contoh 1000 pokok yang ditanam tu, bukan 1000 tu yang akan hidup tau. Tak sampai 100 pun yang akan hidup. So diorang nak data tu dekat paya bakau yang diorang kaji tu. Itu. Terima kasih. Faham tak? Faham. Okey, dia faham tu. So, satu lagi soalan. Satu je lagi. Last question. Lepas tu kita akan bergerak sesi seterusnya. Ni korang ada belajar pasal IoT ke dalam silibus sekolah? Sebab korang pun macam familiar je saya tengok. Rasanya tak ada. Tapi sebelum ni sekolah pernah buat lah pasal IoT semua tu. So jadi kita orang tahulah maklumat sedikit sebanyak mengenai IoT ni. Patutlah. Okey. Faham. Okay, tak apalah. Saya rasa cukuplah tu untuk Q&A. Saya rasa cukuplah untuk Q&A buat masa ni. Jadi kita akan bergerak ke sesi Kahoot dan crossword. Saya mempersilakan Maria dan Aisyah. Silakan. Okay, terima kasih Lokman. So, jom kita start jom kita sambung sesi hari ni dengan games iaitu Kahoot. Soalan senang je, confirm korang boleh jawab. So first korang boleh buka website Kahoot. Aisyah ada share link dekat chat. Daniel tak share tu ke? QR code.
Nak senang pakai link pun boleh juga. Assalamualaikum Prof. Pakai Kejap Maria. Okay. Sorry sekejap, Prof masuk link salah. Oh, okay. Okay, kalau korang dah masuk dalam website tu, just masukkan je game pin yang kat screen ni, and then korang bubuh nama korang. Make sure bubuh nama penuh tau, sebab kita orang nak detect nanti untuk tentukan pemenang. So siapa yang dapat markah tertinggi dalam game ni mungkin akan jadi pemenang. Lepas gabungkan dengan markah game crossword lepas ni. So korang kena buat betul-betul. Fokus. 3 orang je yang akan diumumkan sebagai pemenang pada hujung sesi kejap lagi. All the best. Good luck. Berapa orang student je? 7. Hajar Sakinah ada? Hajar Sakinah Mungkin dia tengah set up ke, kita bagi masa dalam bagi masa dulu lah. Okay. Sementara tu sekejap. Apa nama ni? Siapa yang baru masuk tadi tu boleh tak saya nak minta perkenalkan diri yang baru masuk tadi tu. Tak tahu nama adik-adik. Syamri Mubdi. Ada tadi? Ke tak ada? Tak ada. Dalam. Oh. Alah, dah ada. Tak apalah, kita Okay. Okay, semua cukup dah So dah cukup So bolehlah kita start. Good luck. IoT merupakan singkatan dari Okay, soalan kedua. Soalan ni multi select tak ada orang salah ni, mampu. apa itu IoT? Tadi diorang dah explain apa itu IoT, mesti korang boleh jawab je. Ada 2 jawapan guys. Ada 2 jawapan. Yang hijau betul ke? Allah. Okay, good. Semua betul Siapa yang atas? Amirul Nizam paling Amirul atas. Nizam. Farid, kamu Farid. Aisyah pun naik. Tahniah. Tak apa, banyak lagi soalan. Okay. Cara berikut adalah komponen-komponen IoT kecuali Atas tu je. Atas tu dah ada hint dah tu kat gambar tu. Kalau korang nampak. Guys, boleh guys. Okay, Wah, seorang je betul. Siapa yang betul? Seorang je yang fokus ni nampak je. Aisyah Kristina. Bagus. Okay, seterusnya. Apakah fungsi sensor berikut? Ni sensor apa tadi? Ni tadi Zul Ni bukan ada terangkan. Kelawar. Kelawar.
Come on guys. Boleh guys. Senang ni guys. Bukan speaker ni guys. Oh, Yeah, ada 3 orang betul. Tak apa, tak Alhamdulillah boleh. ada guys yang betul. apa guys. Saya salah soalan Siapa lagi? Oh, Aisyah Kristina lagi betul ni. Hebat. Okay, tak apa. Banyak lagi soalan. Adakah sensor berikut boleh Adakah digunakan sensor untuk mengukur suhu dan kelembaban udara? Yang ini Ni. pun ada hint dalam gambar. Bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris. Tenang je. Nice, ada 5 orang betul. Tak apa. Tengok siapa. Oh, Aisyah Kristina memang jauh lah pergi. Farid, come on Farid. Apakah aplikasi yang menggunakan IoT selain ekosistem di paya bakau? Tadi ada ni. Okay, nice. Ramai betul ni. Wah, Farid. Wah. Farid kejar. Farid, good boy. Nombor 2 merupakan sensor inframerah. Betul tak? Betul ke salah? Jawapan dia salah. Tak apa. Boleh lagi. Itu adalah sensor apa? Gyroskop. Gyroscope. Yang macam dah PUBG tu tadi kan? Sul cerita. Yeah. Ya, betul. Okay. Semua dah ready ya? Next. Okay, ni jawapan dia banyak agak. Senang ini. Ni jawapan dia ada banyak. Jawapan dia ada 3. 3. Mungkin 4. Oh, betul. Ya, betul. 4 jawapan dia. Tahniah, semua betul. Semua Oh. betul. Markah tadi double tu. Farid. Sensor inframerah digunakan untuk mengesan haba. Antara berikut yang manakah sensor infrared? Pilih. Mana sensor inframerah? Infrared. Yang warna merah tu. Wah, seorang je betul. Wah, ada seorang je je betul. fokus ni. Tak apa. Ke lupa ke tak apa. Ada banyak soalan Farid. Tak apa. Oh, rumah naik lah. Okay, multi select. Kenapa paya bakau perlu IoT? Senang tak ni? Okay, Ramai juga betul ni. Ramai betul. Ramai betul. Bagus. Okay, next. Soalan. So, Farid masih Wah, semakin masih sengit. mendahului. Ada lagi Semakin 2 sengit. soalan lagi. Markah semua rapat-rapat. Apakah fungsi real time cloud yang dihubungkan kepada pokok paya bakau? Jadi Daniel tadi dah terangkan pasal benda ni. Oh, cantik tu. Woi, semua betul Wah, ni. first time dia semua betul. Bagus. Bagus. Oh, Farid paling atas ni. Tapi ramai kat mengejar. Last question. Adakah e-hailing, Uber, Grab, Myka merupakan aplikasi IoT? Betul atau salah? Ni kalau tahu definition IoT ni mesti boleh jawab ini. Betul. Okay, seorang lagi. Okay, 6 betul. Betul tu. Okay, tak apa.
Oh, habis lah. Tak apa, kita ada lagi crossword lepas ni. Wah. Ya, betul. Ni top 3 kita. Siapa nombor 1? Dan Farid. jajang. Farid. Tahniah kepada top 3. Tapi korang jangan seronok dulu sebab kita ada Tapi belum tentu game nak. crossword lepas ni. Mungkin yang bukan top 3 tu boleh score dalam crossword pula. Kita tak tahu kan. So saya akan pass stage to Aisyah untuk game crossword. Terima kasih. Okey, terima kasih Maria. Seterusnya kita akan menguji minda adik-adik dengan teka silang kata. Sekejap. Okey. Boleh tekan link dekat ruangan chat yang disediakan. Dan saya bagi masa dalam 5 minit. Senang je. Daniel, boleh kot share screen soalan tu, Google Form tu. Sekejap, nak share. Yes, senang. Nampak? Nama-nama sensor. Kahoot tadi pun dah banyak dah soalan sensor. Mesti korang dah macam familiar sikit lah. Korang dah bagi hint kat situ. Oh, okay. Sila buat dalam masa 5 minit. Amirul Nizam dah hantarkan. Boleh tak isi Google Form yang awal-awal tadi? Google Form yang mana ya Aisyah? Yang awal, yang first tadi tu. Yang aku tu. Yang ada nama penuh, ada alamat. Kantor tak isi ya. Kalau tak isi lagi tak dapat dia kalau menang. Itulah. Macam compulsory ya. Isi sebab kita nak tahu alamat semua kalau nak hantar dia. Link dekat atas ada. Saya bagi link sekali lagi. Baru 3 orang. Maria dan Aisyah, berapa orang yang dah siap ni? 4 orang, ada 2 orang. Kita 7 orang So ada 3 orang ni. Alright. Come on guys, lihat.
Nice. Orang lagi. Okay, seorang lagi. Come on, come on. Nah, betul kan. Jadi masuk lambat pengisian. Oh, alamak. Jadi macam mana guys? Dapat isi saja yang tahu. Tak apa, tak apa. Oh, tak apa. Do the best. Zul dengan dia boleh terangkan Salin. Boleh tolong Tak awak bagi idea. Ajar kena tengok macam mana. Boleh apa, soalan faham. mana tu? Nanti korang boleh lah explain sikit pasal sensor-sensor. Ni sensor je ni. Sensor je. Sensor. Ajar ni baru masuk. Baru masuk. Ajar, baru masuk kan, boleh tolong isi Google Form sekejap. Ada saya tak bagi. Okey, jawab soalan dulu, sorry. Boleh tu, insyaAllah. Ada masalah internet kot, tak apalah. Semua dah jawab ke? Mudah? So kita teruskan ke macam mana? Okey. Kalau Sudah habis. dah, Ajar dah nak jawab. jawab lagi. Kalau macam tu kita bagi Hajar jawab, kita proceed je. Okay, so Okay. saya dah dapat. Mantap adik-adik. Mantap, Yang ya. jawab Sonic tu, sorry. Betul. Walaupun si belakang, saya bagi betul. Baik Kak. Bagus. Terima kasih. Bagus semua Jadi Bagus adik-adik. saya sementara menunggu pengiraan markah ni, bolehlah saya minta adik-adik isi link sertifikat. Zul boleh bagi. Tengok dekat chat ada link sertifikat. Ni untuk sertifikat untuk korang tau, untuk kita orang. So isi. Ni penting untuk nak masuk EU ke nanti apa. Markah lah pasal hari ni. Dah memandangkan korang dah join benda ni. Rugi lah. Wah, rugi lah kalau tak dapat sijil. Betul. Silakan isi. Tu ada QR code. Ni QR code untuk sertifikat tu. Aisyah dengan Maria nanti bila dah ada markah tu boleh announce kan. Dah update dalam group. Dah ada pemenang. Sudah settle. Jadi pemenang kita, saya tengok. Nombor 3 adalah Aisyah Al-Humaira.
Nombor 2, naib juara adalah Amirul Nizam dan juara siapa lagi kalau bukan Farid? Tahniah. Farid favorite Lokman. Tak adalah, bagus Farid. Okey lah, semua bagus. Tahniah. Tahniah kepada semua. Bagus lah, insyaAllah. Betul. Tak apa, ni baru mula. Nanti ada seminar lagi, boleh do the best lagi. Jadi nanti boleh kita sekejap. Nanti saya PM lah yang pemenang tu. Tak apa. So saya rasa dengan ini maka berakhirlah majlis ilmu kita ini. Banyak keluk ke penarik. Ya, banyak keluk ke penarik, keluk tumbuh pokok kuini. Nan elok bawalah balik. Nan tak elok tinggallah di sini. Bunga dadap di atas para, anak diusung pasang pelita. Kalau tersilap budi bicara, jemari disusun maaf dipinta. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada 3 orang tadi tu, minta tolong stay sekejap. Terima kasih. Sesi Orang bergambar. ada sesi bergambar. Bergambar. Korang boleh lah buka kamera. Kita orang nak tengok juga muka korang. Kita orang lepas. Doktor pun belum buka kamera. Dia sujud dulu. Awas sangat. Janganlah. Janganlah lagi. Dia tak nak tunjuk muka dia malu ke? Tu tunjuk balik. So ambil Nizam lah. Dia buka-buka adik-adik kita hari ni. Adik-adik. Wah, Amirul Nizam ni. Amirul Nizam, Aisyah Humaira. Oh, ada satu nama juga. Wow, ambil. Sampai screenshot. Sekejap. 1, 2. Okay mana 2 orang ni? Hajar Sakinah. Tak, merah. Saudari Hajar Sakinah, maafkan saya. Prof tak nak bergambar sekali. Sila teruskan. Saya pemerhati je. Tahniah semua, tahniah. Okay, Prof. Terima kasih, Prof. 1, 2, 3. Okay. Thank you semua. Terima kasih semua. Okey, dah habis dah untuk sesi ni. Ada apa-apa kalau nak tanya boleh tanya. Stay sini boleh. Boleh PM saya tak Farid. Okay, sekejap Nombor 3 boleh? Ada, okey. Kalau satu boleh Kalau live ada lah. kalau ada apa-apa soalan boleh stay. Kalau tak ada apa boleh live lah. Korang nak tahu ke hadiah korang ni? Surprise. Surprise. Surprise Dia lah, tu kita surprise orang baru menarik. Surprise baru menarik. Surprise. Alamat yang korang dah isi. Surprise, okey. Tunggu lagi. Dia alat berteknologi jugalah. Terima kasih juga yang pada join. Terima kasih Datuk Terima kasih. Okey, terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih semua Abang Kak Bye-bye. Fisi. Terima kasih. Ada manfaat ilmu ni. Farid. Bulat Farid. Bulat study. Bulat ya semua. Okay, thank you. Alright. Bye-bye. Sampai semua. Okay, bye you all. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Thank you Prof.